lagi. Kita tunggu, cuma saja nak orang panggil, nak berkenal-kenalan lah. Okay. Jadi sesi ni nak kata sesi untuk saya memberikan ilmu kepada ejen-ejen. Saya percaya ejen-ejen RAN yang ada di depan saya mungkin lebih hebat, lebih bagus dan lebih banyak pengalaman berhadapan dengan berbagai-bagai ragam. Ada ragam peguamnya, ada ragam pembelinya, ada ragam penjualnya, ada ragam anak beranak penjualnya. Okey. Jadi itu semua asam garam. Okay. Di dalam kita bekerjaya sebagai ejen, sebagai peguam, okey, itu semua asam garam. Sebab kita punya nature business kita adalah perkhidmatan, servis. Jadi kalau perkhidmatan ni kebanyakannya dia akan berurusan dengan manusia. Jadi of course lah manusia ni dia ada ragam-ragamnya. Dan di dalam berhadapan dengan manusia ni ada seni-seni dia. Okey, seni macam mana nak close deal. Seni macam mana, ada art dia. Art macam mana kita nak handle owner yang hostile ataupun klien yang hostile, pembeli. Jadi semuanya merupakan seni yang diperolehi daripada pengalaman. Kalau sekadar pembelajaran melalui Zoom, YouTube dan sebagainya, kita boleh dapat pengalaman orang lain. Kalau untuk nak meningkatkan lagi skill, interpersonal skill kita berhadapan dengan berbagai-bagai ragam klien ataupun customer kita kena lalui sendiri. Jadi saya ni bercakap macam ni, bersembang macam ni sebenarnya saja je nak menghabiskan sedikit masa sambil nak menunggu rakan-rakan RAN yang lain masuk sedikit sebanyak. Daripada 3 tadi, kita termasuk saya sekarang, alhamdulillah dah jadi 6 termasuk saya. Jadi kalau moderator kata dah boleh mula, saya mulalah. Saya pun tak sabar-sabar dan rasa berkobar-kobar ni untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat RAN yang mungkin baru dalam tempoh setahun pertama yang jadi RAN ni, ataupun mungkin dah berpengalaman 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Cumanya berdasarkan pengalaman saya, RAN ni dia perlu berada di dalam satu kelompok dia sendiri. Jadi rata-rata agensi dia akan groupingkan RAN-RAN ni supaya masing-masing tidak lost. Dan masing-masing kalau sebulan, 2 bulan tak dapat kes, bulan ketiga dah tak caw, maksudnya dah tak lari. Sebab akan dipegang oleh circle dia, oleh group dia, oleh tim dia. Sebab saya percaya dan yakin tuan-tuan yang jadi RAN ni ada vision yang jelas kenapa nak jadi RAN. Ada matlamat yang jelas apa yang nak dicapai. Jadi kalau berputus asa awal disebabkan oleh bulan pertama tak ada kes, dah habis kredit untuk mudah.my, untuk iProperty dah habis kredit, bulan pertama tak dapat sale, bulan kedua tak dapat sale, bulan ketiga ataupun dalam tempoh 3 bulan ke 6 bulan tu orang kata tempoh puaka lah. Puaka sebab apa? Sebab kalau tak dapat sale macam tu dia orang akan lari. Satu, kenapa? Satu sebab habis kredit, sale tak dapat. Yang kedua malu. Malu sebab apa? Sebab tengok yang junior yang baru sebulan 2 bulan duduk dengan kita dah close deal, kita tak close deal. Itu semua adalah ujian. Dan kita kena bersabar. Buat apa-apa kerja kena sabar. Sama jugalah dengan lawyer. Lawyer pun kena sabar. Sebagai pengalaman lah saya nak berkongsi sementara nak menunggu sahabat-sahabat sekalian.
Saya sekarang ada 3 orang lawyer, okey, bersama dengan saya, dan saya ada 16 orang staff yang menguruskan masing-masing, biasanya menguruskan lebih kurang dalam 30 ke 40 file lah seorang. Okey, dan kemasukan kes kepada firma guaman kami antara 30 ke 45 kes sebulan, kes baru masuk. Okey, untuk saya mencapai kedudukan ini, okey, masa saya mula-mula buka firm pada tahun 2013 dulu, okey, bulan pertama tak ada kes, bulan kedua tak ada kes, bulan ketiga tak ada kes, sampailah bulan 6. Okey, 6 bulan tak ada kes. Okey, hanya mengharapkan belas ihsan isteri. Isteri dia lecturer dekat UiTM ni. Jadi saya jadi lawyer tapi tak ada kes. Tak ada kes maksudnya tak ada gaji untuk diri sendiri. Itu pengalaman saya lah. Tapi kena sabar, kena sabar. Bulan ke-6 tu, apa yang saya pergi buat, saya pergi call agent-agent, saya merayu. Bang, ada tak kes bang? Abang bagilah dekat saya. Kak, ada tak kes kak? Saya ni dah 6 bulan buka firma guaman sendiri tapi langsung tak ada kes. Okey, nak kata susahnya. Tetapi itu juga salah satu cara ataupun usaha saya lah untuk dapat kes. Sama jugalah kalau tuan-tuan kan, kalau langsung tak ada listing kan. Okey, merayulah. Macam saya merayu kepada rank-rank tu, merayu kepada senior-senior. Okay, ada tak listing? Boleh tak nak code A? Okey, kalau tak ada listing lah. Okey, ada listing. Okey, insya-Allah. Okey, akan ada deal yang closing lah. Okey, insya-Allah. Kalau kena cara, kena guidance. Okey, dan juga follow je apa yang mentor-mentor senior-senior di dalam tim nilai harta, okey, ajar tu, follow aje. Okey, mereka dah berjaya, follow. Okey. Dan pada masa yang sama, okey, kita tingkatkan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam saya ni, saya sebagai bos, okey, dekat atas saya tak ada orang yang akan push saya tau. Okey. Yang bos saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau saya kerja rajin dia akan bagi, itu memang sunnatullah. Kerja rajin dia akan dapat. Okey, kerja malas tak dapat sebab kita tak ada bos lain yang akan push kita. Okey, gaji kita tu boleh kata direct daripada Allah. Kita ni sebab kita bukan kerja macam makan gaji. Okey, dah boleh mula ya. Okey, baik. Jadi itu sedikit sebanyaklah. Okey, sekadar nak menghabiskan masa menunggu tuan-tuan, sahabat-sahabat yang lain. Okey, jadi kita boleh mulakan sekarang. Jadi izinkan saya untuk share skrin dulu. Okey. Okey, mana skrin yang nak di-share? Okey. Baiklah. Okey, kalau tak nampak boleh maklumkan kat saya lah. Bagi tahu kata tak nampak. Okey. Jadi okey, baiklah. Okey, tajuk kita pada malam ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara-saudara dan saudari-saudari, okey, yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekejap. Okey, ada chat masuk. Okey, dah boleh. Okey, boleh nampak. Okey, baik. Jadi, okey, kita akan berbicara pada hari ini, pada malam ini, dalam tempoh singkat 1 jam ini berkenaan dengan implikasi urusan jual beli hartanah ketika pandemik COVID-19. Okey, ura-ura, okey, kerajaan akan mengisytiharkan PKP penuh sekali lagi. Okey, pakar-pakar di Kementerian Kesihatan telah menasihati kerajaan untuk PKP penuh. Selama mungkin 21 hari hingga 30 hari. Untuk nak cut ataupun nak flatten the curve yang ada tu terhadap pandemik yang berlaku ni. Yang mana pandemik COVID ni dia menjejaskan satu dunia. Termasuklah kita Malaysia, dan pada awalnya pada awal Mac tahun lepas dimaklumkan bahawa antara industri yang akan terjejas teruk di dalam negara ekonominya iaitu industri pelancongan dan industri hartanah. Tetapi walau bagaimanapun
industri hartanah sebenarnya sepanjang COVID-19 2020 daripada bulan 5 apabila dia telah beransur-ansur melepaskan untuk sektor ekonomi bergerak 4 hari bulan 5 2020, maka berduyun-duyun jual beli berlangsung dengan begitu rancak bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8 sampailah ke hujung tahun 2020. Kenapa saya kata macam tu? Sebelum ni, tahun 2019, 2018, 2017, saya tak pernah pun dapat 45 kes sebulan. Untuk uruskan, ejen hantar kes, ini bermaksud dan bermakna jual beli hartanah semasa COVID tidak terkesan. Apatah lagi, di peringkat owner, dia mengalami satu kejutan yang mana ada urut-urut kata nak dipecat, kata nak di VSS ataupun MSS secara mandatory ataupun secara sukarela. Jadi dia orang jual dan sebagainya. Apatah lagi dari segi businessman, perniagaan merudum, even lawyer sekalipun tuan-tuan. Lawyer yang bukan buat properti hartanah ataupun bukan buat hartanah mengalami suffer yang teruk. Mahkamah tutup. Syarikat-syarikat corporate dah tak nak guna firma guaman. Kalau boleh nak ambil template agreement tu semua daripada Google je. Dan ada satu firma guaman terbesar telah memecat 29 orang lawyer sepanjang tahun lepas sebab impak daripada COVID-19. Tetapi yang tu yang bukan hartanah lah. Kalau dalam sektor hartanah, guaman hartanah dia naik 1 kali ganda. Jadi COVID-19 ni tuan-tuan, saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian tidak menjejaskan dari segi peluang peluang untuk mendapatkan owner yang nak suruh kita selaku ejen memasarkan hartanah ataupun kita tidak kurang pembeli untuk membeli hartanah kita. Kerana di dalam pandemik COVID-19 ni yang hanya terjejas teruk dari segi pembelian lah, yang hanya terjejas teruk, ada masalah kekangan kerajaan swasta di cut gaji dia ataupun di VSS kan, di MMS kan, MSS kan. Jadi hanya 20% saja. Lagi 80% tersebut mengikut kajian tidak terjejas. Jadi yang 80% ni lah peluang tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, close deal. Apatah lagi dari segi bank pula untuk nak sesuaikan dengan pasaran telah menurunkan kadar faedah, kadar keuntungan mereka sampai 2.7, 2.8%. Yang sebelum ni 4.9, 4.5, 4.3 diturun lagi. Itu satu perkembangan yang positif di dalam industri hartanah. Yang walaupun pada peringkat awal government menjangkakan benda ni akan memberi kesan yang sangat besar. Itu sekadar mukaddimah ataupun pendahuluan. Kita masuk pula berkenaan dengan pengenalan kepada diri saya. Hawari Hanafi, inilah saya daripada Hawari Hanafi & Co. Saya berada dalam industri hartanah ni, dan dari segi investment hartanah ni dah 10 tahun lah. 9 tahun sebagai seorang peguam, juga 15 bulan sebagai kerani di firma guaman, dan lagi 9 bulan itu proses untuk mendapatkan lesen guaman lah. Itu saya. Dan fokus saya dalam tempoh 10 tahun adalah hartanah. Kepakaran saya adalah guaman hartanah. Jadi ini sedikit sebanyak penerangan. Kalau tuan-tuan perlukan slide, boleh WhatsApp saya ataupun nanti saya akan upload di dalam ruangan chat nanti. Untuk tahu lebih lanjut tentang diri kami, Hawari Hanafi & Co. Kami ada 3 peguam, 16 orang staff. Saya yang handsome yang ke atas tu, saya lah. Ini 2 orang peguam kami, Puan Anisah dan Puan Dayang. Manakala yang lain-lain ini adalah kaki tangan yang menguruskan file yang disubmit oleh tuan-tuan dan puan-puan. Mereka lah yang akan menjaga dengan baik dan akan membuat
urusan-urusan transaksi jual beli hartanah yang mengikut prosedur-prosedur undang-undang yang ditetapkan. Okey, kelebihan firma guaman kami, okey, iaitu dari segi speed. Okey, kami invest puluhan ribu untuk speed, iaitu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi dan sistem-sistem terkini. Okey, dan begitu juga dari segi update secara berkala 2 kali seminggu kepada klien-klien. Okey, penjual dan pembeli 2 kali, bukan 2 kali seminggu, 2 minggu sekali. Belum sempat klien tanya, kita dah update. Okey, jadi pendek kata, klien, penjual dan pembeli serta ejen tak ada masalah miscommunication sebab sentiasa diupdate dan duduk di dalam satu grup. Okey. Dan ini antara teknologi yang kami gunakan, nama dia Trello. Trello membolehkan bahagian manajemen melihat satu persatu. Mana file slow, mana file bermasalah, mana file yang cepat, mana file yang perlu di-push pemajunya, di-push pejabat tanahnya. Okey, inilah kita punya susun atur lah dengan menggunakan Trello. Okey, ini pula untuk pihak kami auto-generatekan apa-apa jua dokumen-dokumen, baik perjanjian jual beli, baik borang pindah milik, baik borang CKHT, baik segala akuan-akuan bersumpah, semuanya di-auto-generatekan dengan menekan hanya satu butang sahaja. Jadi perjanjian jual beli boleh dibuat dalam tempoh yang sangat singkat. Dari segi nak menyediakanlah, submit kes hari ni, esok dah boleh sign. Okey. Dan seterusnya, okey, ini komunikasi kita. Okey, kami kurang menggunakan WhatsApp untuk teknologi untuk komunikasi dalaman sebab WhatsApp pagi hantar, okey, petang tu dia dah jauh ke atas dah ataupun dah jauh ke bawah dah. Okey, jadi kita menggunakan satu medium komunikasi untuk bekerja. Inilah alat kerja kami. Okey, membantu mempercepatkan urusan. Okey, dan okey, dari segi last kali pengenalan kepada kami iaitu kami boleh diakses 24 jam. Okey. Saya lah 24 jam. Staff-staff saya tu biasanya sampai hujung pukul 6 petang. Okey, dia orang dah balik lah. Handphone office semua akan ditinggal dekat rumah lah. Okey, jadi tuan-tuan ataupun puan-puan anytime boleh WhatsApp saya. Perlukan quotation, insya-Allah saya boleh terus sediakan. Okey, seterusnya okey. Kita masuk kepada topik kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan implikasi urusan jual beli hartanah ketika pandemik COVID-19. Okey, tadi saya cerita tentang perjanjian jual beli tetap rancak semasa pandemik COVID-19. Tetapi dia ada beberapa implikasi dia. Dia ada beberapa kesan buruk dan kesan baik, okey, kepada industri. Walaupun rancak, tetapi dia telah menyebabkan satu-satu proses perjanjian jual beli akan menjadi lebih panjang daripada tempoh yang sepatutnya. Okey, kalau tuan-tuan tengok dalam offer to purchase ataupun memorandum of purchase tersebut ataupun kita panggil OTP, ATP, okey, berbagai-bagai mak nenek title lah terhadap borang booking tu, okey. Tetapi okey, yang nak cerita kat sini ya, kalau kat situ kita akan tulis within 90 days, okey, from the date of this agreement, this form macam tu, this OTP. Maksudnya perjanjian jual beli ni kita kena settle within 90 days ataupun 3 bulan daripada tarikh booking form tersebut ataupun tarikh acceptance oleh owner, okey, ataupun daripada tarikh consent. Okey, yang mana satu yang berkenaan. Biasanya akan ada 3 bulan ataupun 90 hari tersebut. Okey. Apa yang berlaku tuan-tuan? Okey, dia telah melambatkan proses tersebut. Okey, sukacita sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak flashback dululah. Okey, tempoh transaksi property freehold, property leasehold. Okey, property freehold ni sebelum PKP dia boleh settle dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh menandatangani perjanjian jual beli. Kerana kalau property leasehold tersebut terletak di Selangor, okay, dia tidak ada sekatan. Tidak ada sekatan kepentingan. Biasanya sekatan kepentingan tu iaitu membawa maksud ada tulisan dekat tengah-tengah
tengah geran tu, dia tulis sekatan kepentingan tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak ataupun digadai kecuali dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Okey, yang tu sekatan kepentingan. Freehold, hak milik kekal, tak ada sekatan kepentingan. Okey, dalam tempoh sebelum daripada PKP, tanda tangan perjanjian jual beli 3 bulan boleh settle. Tu kalau di Selangor. Kalau di Negeri Sembilan, freehold dia tetap ada sekatan kerana melibatkan tanah adat dan sebagainya. Sebahagian di Perak juga, okey, freehold ada sekatan. Tidak boleh dipindah milik, dipajak ataupun digadai melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Tetapi di Selangor, okey, boleh kata 99.9% freehold tidak ada sekatan. Maksudnya kena dapat approval daripada pejabat tanah. 3 bulan boleh settle. Freehold semasa pandemik ni memang lawyer kalau boleh akan pujuk juga buyer dan juga owner untuk setuju, okey, dengan terma 4 bulan, okey, daripada 3 bulan tadi kerana berlaku kelewatan, okey, especially kelewatan di peringkat pejabat tanah. Okey, kami ada 2 orang staff yang bekerja dekat luar. Pukul 6 pagi dah bertolak daripada rumah dia orang dekat Puncak Alam untuk pergi beratur. Okey, biasanya okey pergi beratur, okey pukul 6 pagi bertolak, okey pukul 6.45 sampai dekat pejabat tanah Shah Alam kena beratur. Okey, pada bulan 12 hari tu pukul 5 lagi dah beratur dah kat pejabat tanah Kelang. Kadang-kadang hampa nombor habis ataupun pergi beratur pagi pukul 8 pagi baru tahu yang pejabat tanah tersebut tutup untuk sanitize, tutup 3 hari, tutup seminggu. Okey, itu antara benda yang berlaku sekarang ni sangat uncertain di pejabat tanah. Okey, untuk mengelakkan sebarang delay ataupun untuk memastikan satu-satu perjanjian jual beli ini boleh berjalan dengan baik, okey, peguam terpaksa pujuk penjual dan pembeli untuk bersetuju dan akur dengan freehold bukan lagi 3 bulan tetapi 4 bulan. Okey, kerana kalau 3 bulan, okey, dia secara memang sudah tidak adil, okey, untuk pihak pembeli sebenarnya. That's why kita kena tambah kepada 4 bulan. Dan kalau kita kata 3 bulan kan. Okey, tetapi berlaku kelewatan, dia expect 3 bulan dapat, 3 bulan dapat. Dia tak kisah PKP ke penjual ni, dia tak kisah dah. Tapi janji 3 bulan nak settle 3 bulan juga. Okey, yang akan susahnya siapa? Yang akan susahnya ejen, co-ejen, peguam, semua sebab dah janji 3 bulan. Okey, jadi kita dalam keadaan sekarang kita takkan janji 3 bulan. Walaupun ada klausa di dalam agreement tu kita panggil sebagai force major agreement ataupun force major clause. Klausa yang menceritakan tentang kalau berlaku pandemik, berlaku akademik, berlaku darurat, berlaku apa-apa yang menghalang, contohnya MCO dan sebagainya, okey, perjanjian jual beli akan di-extend. Okey, penjual dan pembeli walaupun telah diterangkan, dia tak dengar dah benda tu, dia tengok 3 bulan. 3 bulan siap, 3 bulan siap. Masa tu mengamuklah. Okey, satu-satu perjanjian jual beli ni tuan-tuan. Okey, dia macam ni. Dia ibaratkan kita baru kahwin. Okey, baru kahwin dan juga telah disahkan positif. Semua gembira. Okey, disahkan. Okey, suami gembira, isteri gembira sebab isteri telah hamil. Okey, semua gembira awal-awal. Okey, begitu juga dengan perjanjian jual beli. Okey, dah tanda tangan perjanjian jual beli, semua happy. Nak dapat duit ni. Okey, owner nak dapat duit ni. Pembeli, okey, tak sabar ni nak pergi IKEA, nak panggil renovate kontraktor untuk renovate dah. Tengok dah apa dia punya katalog dan sebagainya, tak sabar. Okey, lepas tu dia okey, dia dekat akhir-akhir ni. Kalau orang nak bersalin tu dekat akhir-akhir tu dia akan kecoh, heboh riuh sekampung tu. Nak tunggu due date tu. Begitu juga dengan perjanjian jual beli ni. Dia dekat akhir-akhir tu nak meletup punya. Dekat akhir-akhir tu akan kecoh. Bila nak dapat duit, bila nak dapat rumah. Okey, jadi that's why. Okey, satu-satu time frame sangat penting. Okey, kalau 3 bulan dia akan pegang 3 bulan walaupun dalam
satu-satu perjanjian jual beli itu ada okey, tertakluk kepada itu, tertakluk kepada ini. Okey, penjual dan pembeli tak nak dengar. Okey, benda tu. Dia nak kita bagi tahu 3 bulan lah. Siap. Okey, that's why hujung satu-satu perjanjian jual beli akan kecoh. Okey, riuh sekampung. Okey, jadi itu yang biasa berlaku. Okey, macam orang nak bersalin. Alright. Jadi, okey, kita jangan tekankan sangat 3 bulan. Okey, sebab dekat ATP tu dah standard tulis macam tu. Jadi peguam tak ada kuasa untuk nak minta agensi-agensi untuk ubah, dan itu pun salah satu strategi marketing. Kalau kita tulis 4 bulan, okay, lamanya. Okey, yang tu serah kepada peguam lah untuk pujuk. Okey, cuma jangan stres sangat sebab ada juga kes okey dekat Desa Alang dengan harga RM650,000. Okey, semedi dekat situ. Okey. Dalam ATP bagi tahu 3 bulan. Okay, dalam booking form tu bagi tahu 3 bulan settle. Okey. And then okey, bila baca draft, okey, tulis 3 bulan. And then bila datang kepada peguam bagi tahu 3 bulan selepas daripada tarikh owner ni buat perfection dengan PKNS. Geran ni sekarang ada PKNS, under PKNS. Okey, penjual sekarang ni belum boleh jual secara sah sebab rumah dia geran atas nama developer, tak boleh dipindah milik pun lagi. Okey, maksudnya milikan owner tu belum sempurna ke atas property tersebut. Macam mana nak jual? Okey, kalau dalam istilah syariah pun dia belum menjadi pemilik sempurna, belum ada milkul tam. Jadi barang yang kita belum memilikinya secara sempurna kita tak boleh nak jual. Sama jugalah. Okey. Jadi perjanjian jual beli yang mana geran masih lagi atas nama pemaju, okey, geran serata ke geran individu ke dah keluar tapi masih lagi atas nama pemaju tu kena buat proses pindah milik dulu. Okey, terus dia tak jadi jual sebab saya ingatkan 3 bulan, ejen bagi tahu 3 bulan. Tetapi bila saya jumpa dengan lawyer baru saya jelas rupanya ada lagi 3 bulan tambahan. Saya tak nak tak jadi. Okey, dah jadi isu. Okey, dah jadi isu kat situ. Okey, jadi kalau boleh apatah lagi dalam keadaan pandemik ni, okey, bagi tahu je. Okey, nanti peguam akan jelaskan dengan lebih lanjut. Kerana sekarang ni sekarang ni kan melibatkan okey, pandai-pandailah cakap melibatkan kadang-kadang pejabat tanah tutup. Okey, kadang-kadang lembaga hasil tutup. Kadang-kadang pegawai bank bekerja daripada rumah. Okey, pegawai developer, okey, yang ni yang banyak sangkut ni, developer kebanyakannya tutup. Okey, jadi nanti peguam akan brief dengan lebih lanjut. Okey, jadi itu lebih selamatlah. Okey, dan untuk dalam keadaan sekarang ni. Yang tu yang freehold. Yang leasehold pula. Okey, leasehold, okey, biasanya kita letak okey 3 bulan. Okey, untuk completion date plus 2 bulan untuk consent. Kenapa 2 bulan consent? Okey, sebulan yang pertama tu untuk kita dapatkan surat tiada bantahan daripada bank penjual. Okey, kalaulah owner tu dia ada tunggakan, okey, bank tak akan keluarkan surat tiada bantahan menjual tu. Dia akan sekat. Okey, maksudnya tahulah kita property tu sama ada dalam proses nak lelong, okey, ataupun okey dia bank suruh owner jelaskan dulu. Okey, itu kepentingan no objection letter untuk melindungi kepentingan bank. Sebulan untuk dapatkan no objection letter, sebulan untuk dapatkan consent pejabat tanah. Okey, lagi 3 bulan completion date. Okey, 5 bulan. Tetapi okey, dalam keadaan sekarang, okey, yang ni akan jadi 3 bulan, yang ni akan jadi 4 bulan. Okey, jadi berapa dah? Okey, jadi 4, 5, 6, 7 bulan. Itu kalau freehold. Okey, kedua-dua ni, okey, freehold, okey, kalau nampak error yang saya tunjukkan ni, freehold dan juga leasehold ni, okey, untuk kes yang mana geran dah atas nama owner. Kalau geran bukan atas nama owner, masih lagi atas nama pemaju, okey, dia masuk dalam ruangan ni, double transfer ataupun direct transfer. Okey, double transfer tu, tuan-tuan, okey, puan-puan, saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, double transfer maksudnya mula-mula
geran tersebut perlu dipindahkan milik kepada owner. Geran atas dapat geran tersebut dah keluar nama owner, barulah perjanjian jual beli daripada perjanjian jual beli bersyarat jadi perjanjian jual beli tanpa syarat. Maksudnya dah boleh buat jual beli seperti biasalah. Dia dah tak tertakluk kepada syarat tadi, double transfer tadi. Maksudnya dah selesai proses pindah milik. Ni dalam proses geran masih belum atas nama owner. Itu double transfer. Maksudnya kena pindahkan dulu daripada pemaju kepada owner, kemudian kena pindahkan pula daripada owner kepada buyer. That's why dia panggil double transfer. Ni dalam kes yang mana geran still atas nama pemaju. Satu lagi istilah yang digunakan ialah direct transfer. Jadi developer kata tak payah susah, tak payah rugi duit. Bayar je sikit kat dia, bayar 1,000, bayar 3,000 kat dia, dia akan bantu proses direct transfer terus daripada nama developer kepada nama pembeli terus. Dah jimat sikit masa dan dah jimat duit. Yang besarnya sebenarnya jimat duit owner. Dari segi tempoh masa boleh kata hampir sama. Dan direct transfer ataupun double transfer di dalam tempoh COVID-19 ni tuan-tuan, puan-puan. Yang kat sini yang sangkut banyak ni. Biasanya satu-satu developer, peguam-peguam, dia ada telah rankingkan lah yang mana developer yang paling teruk, yang mana developer yang yang mana yang developer sangat bagus. Jadi developer yang boleh kata kalau ada 15 ataupun 20 orang developer, 20 syarikat developer, yang paling bawah sekali developer yang dia bermula dengan perkataan P, lepas dia huruf K. Lepas tu saya tak ingat dah apa lagi huruf dia. Saya ingat 2 tu je. Lepas tu yang developer yang paling teruk, kedua teruk je, dia bermula dengan perkataan R, lepas tu A. Lepas tu saya dah tak ingat dah. Tapi kalau tuan-tuan biasa minum sekali dengan lawyer, biasa minum sekali dengan nanti kita minum sama-sama lah. Nanti saya ceritalah. Ada kes-kes yang memang boleh kata kita blacklist lah. Hingga kan ada juga lawyer, daripada developer ni ke nak kena buat perfection ataupun direct transfer ataupun double transfer dengan developer ni ke? Tak apalah, bagi kepada lawyer lain. Sebab apa? Sebab property yang melibatkan benda ni lah, double transfer dan direct transfer ni lah yang akan sangkut lama. Biasa standard 3 bulan, tapi ada yang sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sangkut dengan developer. Buyer dengan owner tak faham benda ni. Buyer dengan owner hanya menuding jari kepada lawyer. Lawyer lambat. Sebab semua benda lawyer yang buat. Jadi, benda-benda macam ni sebenarnya dia merosakkan reputasi lawyer. Dan ada lawyer-lawyer yang memang tak nak ambil kes-kes macam ni. Sebab apa? Sebab merosakkan reputasi dia. Di mata agensi, di mata agent, di mata bank. Di mata klien lah. Nak jaga reputasi, ada lawyer-lawyer yang berkira untuk mengambil. Ataupun lawyer tersebut ambil perjanjian jual beli, tetapi yang ini dia bagi tahu cari lawyer lain, ataupun biar lawyer yang lama yang uruskan, sebab lawyer lama telah beraku janji dengan pihak penjual tersebut untuk uruskan benda ni. Nak tak nak kena cari dulu lawyer sana biar dia buat. Itu caranya lah. Itu standard 3 bulan dalam tempoh sebelum PKP. Dan kecuali dalam beberapa pemaju-pemaju yang memang ketegak, dia akan jadi 6 bulan, 7 bulan ataupun 8 bulan. Itu sebelum PKP. Kalau semasa PKP ni, kalau ada 10 developer depan saya sekarang ni, boleh kata 10-10-nya tutup terus sepanjang PKP ni, hanya beroperasi daripada rumah. Yang inilah yang akan menjadi masalah besar. Call tak angkat. Pihak kami hanya boleh dihubungi melalui email sahaja. Sila email sebarang persoalan kepada pihak kami. Bila email,
Okey, minta maaf kami belum dapat keluarkan surat pengesahan. Kami belum dapatkan mengeluarkan surat kebenaran. Kami belum boleh dapatkan surat aku janji. Tak dapat lagi sebab masih di dalam mood work from home. Okey, yang tu reason yang biasa kami lalui. Dan apa yang kami boleh mampu buat adalah forward benda tu kepada penjual lah. Okey, ini respon daripada pemaju. Ni respon daripada pemaju. Kalau puan nak cepat, puan kejar sendiri. Okey, dia kejar pun sama juga. Call tak angkat sebab kerja daripada rumah. Okey, itu keadaan sekarang. Okey, macam yang saya bagi tahu, okey, urus niaga sangat rancak. Okey, sangat rancak, bagus. Okey, lebih rancak daripada sebelum, daripada PKP. Tetapi okey, PKP menyebabkan satu-satu kes berlaku kelewatan, berlaku kerencatan. Okey, dari segi perjalanannya. Okey, yang kes ni saya tak nak sentuh lah berkenaan dengan kes bermasalah ni. Okey, dengan pemaju bankruptnya, okey, dengan owner yang bankruptnya, okey, yang ni lagi parah lah. Okey, apatah lagi kalau melibatkan kematian. Okey, telah ditakdirkan oleh Allah owner meninggal dalam tempoh ni. Okey, tahun ni pun memang ada 2 orang. Okey, pihak owner meninggal dunia. Okey, dalam tempoh PKP. Okey, yang saya sendiri jumpalah. Cuma tak boleh nak ziarah pun tak boleh PKP. Okey. Jadi kes-kes kematian, sama ada kematian berlaku selepas tanda tangan perjanjian jual beli ataupun kematian 10 tahun lepas sekarang waris baru nak buat perjanjian jual beli, kematian-kematian tersebut, okey, kalau nak proceed dengan perjanjian jual beli, sama ada dah tanda tangan perjanjian jual beli, kemudian innalillah meninggal dunia. Okey, saya doakan semua kita ni panjang umur, dimurahkan rezeki. Okey, tetapi senario yang berlaku adalah klien kita yang telah tanda tangan perjanjian jual beli meninggal dunia ataupun yang dah meninggal 5, 6, 7, 10 tahun lepas anak-anaknya nak jual. Okey. Jadi kalau boleh elakkan mereka daripada membuat proses melantik pentadbir. Okey, sebab pemiliknya meninggal dunia, bila nak jual hartanah, okey, ataupun nak buat pembahagian harta pusaka, kena ada seorang, okey, yang dilantik oleh mahkamah ataupun pejabat pusaka untuk menandatangan dokumen pindah milik bagi pihak si mati. Sebab si mati dah berada dalam kubur. Okey, dia tak boleh bangun untuk tanda tangan perjanjian. Okey, kena ada orang yang hidup untuk tanda tangan. Orang itu hendaklah diberi kuasa sama ada oleh mahkamah, okey, ataupun oleh pejabat pusaka. Okey, kalau boleh tuan-tuan, okey, elakkan advice klien daripada proceed untuk dapatkan perintah pentadbir harta pusaka ataupun perintah menjual harta pusaka daripada pejabat pusaka. Kerana pejabat pusaka di seluruh Selangor ni, kita ada 9 pejabat pusaka di Selangor ni, di setiap daerah tu, sekarang ni sedang menyelesaikan kes-kes 2019 punya. Okey, 2019 punya, maksudnya 2020 belum sentuh lah. Ni dah 2021. Kalau tuan-tuan bagi tahu, okey, Cik Hafiz, saya ni nak jual hartanah bapa saya dah meninggal dunia. Jadi saya nak buat dekat pejabat pusaka. Okey. Jadi kalau boleh elakkan daripada dia, okey, jangan tuan jangan buat dekat pejabat pusaka. Sekarang ni yang 2019 punya pun tak settle lagi. Sekarang ayah tuan baru meninggal kan, bulan Mac 2021 kan, mungkin 2 tahun depan barulah dibicarakan. Jadi dalam tempoh 2 tahun ni, kalau waris-waris lain yang meninggal dunia, dia akan jadi berlapis-lapis pula. Lagi sukar untuk satu-satu proses pembahagian harta pusaka ataupun proses nak menjual hartanah tersebut. Kalau tuan nak cepat, okey, tuan kena pergi ke mahkamah tinggi. Okey, biar mahkamah yang melantik pentadbir, biar mahkamah yang mengarahkan ataupun mengeluarkan perintah menjual, okey, hartanah si mati tersebut. Okey, daripada duk tunggu 2 tahun proses di pejabat pusaka, baiklah pergi ke mahkamah tinggi, okey, yang hanya ambil masa 1 bulan, 2 bulan sahaja. Okey, 2 bulan. Okey, tetapi kos lah. Okey, standard antara 7
Okey, ke 12,000 kos dia. Tetapi tuan tak ada masalah. Okey, bagi tahu dekat waris tersebut tak ada masalah, tuan-tuan, puan-puan tak ada masalah, keluarga arwah tak ada masalah. Okey, kita boleh serapkan di dalam di dalam purchase price. Mungkin juga kita boleh gunakan sebahagian daripada deposit untuk cover kos mahkamah tersebut. Ataupun kita naikkan sedikit harga jualan tersebut, okey, untuk cover kos. Okey, jadi advice mereka untuk pergi ke mahkamah tinggi. Dan kalau dah masuk ke pejabat pusaka nak tunggu 2 tahun tu, okey, memang janggut saya akan jadi panjang ni tunggu 2 tahun tu. Okey. Seterusnya, okey, alamak. Okey, tak apa, yang ni kita pergi lebih laju sedikit. Sekarang dah pukul okey, 9.40. Kita 9 sampai 10. Okey, 9 sampai 10. Okey, kejap lagi adalah 7 minit saya sambung dan kita buka kepada soal jawab sekiranya ada. Boleh type di ruangan chat tersebut kalau ada apa-apa persoalan, mana-mana saya boleh jawab, saya akan jawab. Okey, jadi nak cerita masalahnya, okey, seperti yang saya telah bagi tahu tadi, tempoh masa akan menjadi lebih panjang. Jadi elakkan kita strict agent yang insya-Allah selesai 3 bulan, selesai 3 bulan sebab dalam ATP bagi tahu 3 bulan. Okey, dia akan end up jadi macam kes yang saya pernah hadapi dekat Desa Alam tersebut. Okey. Apa yang menyebabkan kelewatan ni? Okey. Menyebabkan kelewatan nanti kita cerita. Tetapi penjual akan menjadi tertunggu-tunggulah. Okey, sebab bila PKP pejabat tanah tutup caveat sebelum PKP. Okey, caveat ni apa? Caveat ni itu satu proses untuk secure, untuk secure pihak yang berkepentingan terhadap satu-satu transaksi. Okey, caveat ni dalam tempoh PKP dia ambil masa lebih panjang. Dia kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu. Sebelum PKP, caveat ni kita pergi ke pejabat tanah, okey, nak daftar caveat. Okey, cik, saya nak daftar caveat. Hari yang sama, okey, dalam tempoh setengah jam, 2 jam, okey, dokumen caveat tu dah boleh bawa balik lah. Okey, caveat ni kepentingannya apa? Bank pembeli sebelum dia release duit kepada bank penjual. Penjual ni dia ada hutang kan? Okey, sekarang ni proses nak overlap loan. Bank pembeli nak bayar hutang penjual, bank penjual tu, proses overlapping loan. Jadi sebelum bank pembeli ni bayar hutang penjual ni, dia akan pergi masukkan caveat dulu. Okey, masukkan caveat, kunci hartanah tu. Penjarakan hartanah tu tak boleh nak lari, duduk kat situ je. Jangan pergi mana-mana. Okay, maksudnya dengan letak caveat tu, owner takkan boleh lari. Owner takkan boleh manipulasi. Dan seandainya owner meninggal ke apa ke, duit bank tetap selamat sebab properti tersebut bank pembeli telah cop dah dengan menggunakan caveat di pejabat tanah. Itu caveat. Caveat ini pun sekarang dah ambil masa antara seminggu ke 2 minggu. Okay, nak tunggu benda tu. Apa lawyer boleh buat? Lawyer boleh tunggu je lah. Okey, nak push. Okey, cubalah buat rayuan 2-3 kali. Tetapi macam tu lah. Sebab dia nak layan 6,000 transaksi sehari kalau pejabat tanah Shah Alam. Okey, nak layan tu memang pedih lah. Okey, nak layan kita seorang. Okey, penjual akan tunggu, pembeli pun akan tunggu. Kadang-kadang mereka akan gaduh disebabkan tempoh masa jadi panjang disebabkan oleh PKP. Gaduh, okey, ni dah lewat ni. Okey, saya nak kenakan penalty, saya nak kenakan interest kepada pihak pembeli sebab lewat. Saya tak nak dengar apa-apa alasan. Saya nak juga RM2,000 denda lewat. Okey, gaduh situ. Okey, jadi peguam senang je lah. Kita pun tak boleh lah sebab dia pun tak nak dengar cakap peguam. Peguam kata lewat kat sini, lewat dekat pejabat tanah, tak boleh dikira, lewat dekat lembaga hasil pun tak boleh kira. Sekarang ni COVID-19, dia tak nak dengar. Okey, last sekali peguam begitu, okey, kalau macam tu memang kena masuk mahkamah juga untuk settlekan benda ni. Okey, jadi biasanya mereka akan dengar pendapat peguam. Okey, tapi gaduh lah. Okey, especially gaduh dengan peguam lah, gaduh dengan lawyer lah. Okey, kita nak yakinkan jangan kenakan penalti kepada pihak pembeli. Okey. Sama juga pihak pembeli. Okey, pihak pembeli kan.
Okey, bila bank tadi dah overlap loan, okey, dah overlap loan owner, maksudnya bank pembeli telah mengeluarkan sebahagian bayaran. Kalau dia pinjam okey dengan bank 300,000, owner ni ada hutang dengan bank dia 100,000. Okey, bank pembeli daripada 300,000 dia dah bayar dulu siap-siap kepada bank penjual ni 100,000. Sebab geran nak perlu dilepaskan dulu oleh bank penjual. Bila bank pembeli dah buat pembayaran sebahagian bayaran tersebut which is 100,000, maksudnya akaun pembeli telah bergerak. Bila akaun telah bergerak, okey, installment dah start kena bayar balik. Okey, dalam situasi yang situasi biasa, okey, sebulan ataupun sebulan setengah ataupun 2 bulan, okey, itu normal situation. Okey, so daripada overlapping tu berlaku, baru start bayar. Okey. Bukan, maksud saya sebulan ataupun sebulan setengah ataupun 2 bulan akan dapat kunci. Maksudnya of course pembeli akan keluarkan okey first installment ataupun second installment, lepas second installment baru boleh dapat kunci. Kebiasaannya memang macam tu. Kena bayar dulu first installment ataupun second installment baru dapat kunci. Ni dalam kes yang owner ada hutang bank. Kalau owner tak ada hutang bank, lepas dapat kunci 30 hari kemudian baru start bayar. Okey, dia lain. Kalau owner ada hutang, bayar dulu first installment, bayar dulu second installment, okey, either one, okay, baru dapat kunci. Maksudnya kat sini, kalaulah tempoh masa panjang dekat pejabat tanah, dekat lembaga hasil, of course daripada okey bulan kena tunggu dulu, okey, bayar dulu sebulan installment, bayar dulu bulan 2, okey, lepas 2 bulan okey overlapping tu berlaku, insya-Allah dapat kunci. Tapi PKP ni kadang-kadang dia lajak sampai 3 bulan. Okey, tu benda yang akan menjadi bayi pening kepala. Alamak, dah kena bayar installment untuk rumah baru, installment rumah sewa sekarang, kunci belum dapat lagi, owner pula berkeras tak nak bagi masuk awal. Okey, jadi dia dalam keadaan tersepit. Bila orang tersepit ni, semua orang dia maki, semua orang dia marah. Lawyer pun dia marah, bank dia pun dia marah, ejen pun dia marah. Okey, jadi inilah dilema yang tidak ada jalan penyelesaian yang muktamad. Okey. Satu je penyelesaian ni, kena sabar. Okey, sabar itulah memberi pahala selama mana kita duduk dekat dunia. Tu je. Tu je. Okey, tapi kalau kita cakap macam tu, lagi teruk kita. Kita kena. Jadi tidak ada ya dalam penyelesaian kepada masalah ni. Okey, apatah lagi okey yang lebih menegurkan keadaan, okey, iaitu tempoh apabila work from home lah. Kalau pemaju sendiri, pejabat tanah sendiri work from home, kerajaan work from home, delay masa. Okey. Lost contact. Okey, biasanya kalau work from home ni dia dah tak angkat call lah sebab telefonnya ada dekat office. Okey, dia tak akan bagi telefon peribadi. Kalau nak email pun emailnya dekat office, kadang-kadang tak buka email. Okey. Jadi itulah yang berlaku, especially yang kat sini ni nombor 6 ni kebanyakannya berlaku dekat pejabat developer. Lost contact terus dengan PIC. Okey, dah lah bila satu-satu developer tu, okey, bila satu projek dah siap kan, okey, satu projek Puncak Alam Housing siap, PKNS siap, Rawang Lake siap, apa lagi, okey, banyaklah developer yang ada, Eco World dan sebagainya, SP Setia. Okey, jadi apabila satu-satu projek yang siap, untuk jaga projek yang dah siap tu, dia hanya letak seorang je. Okey, kalau seorang ni MC lah dia, tak ada orang yang akan assist dia. Kalau orang ni kena COVID-19, kena quarantine, tak adalah penggantinya. Okey, kalau work from home pun sama juga, dia seorang je. Rata-ratanya developer macam tu. Jadi kalau work from home lagilah lost contact terus sebab biasanya seorang okey yang akan in charge succeed okey daripada pejabat developer tersebut. Okey. Jadi okey, ini benda-benda yang biasa berlaku lah. Dan of course, kos tambahan okey akan meningkatlah sebab duduk tunggu lama-lama contohnya kita dah request penyata penebusan hutang untuk overlap loan tadi. Okey, expired penyata tersebut, kena request lagi, kos lagi, kena request lagi, kos lagi. Okey,
Dan begitu juga, okey, di peringkat lawyer, ialah nak hantar orang beratur pukul 5 pagi dekat pejabat tanah. Okey, kos pun lagi OT tu, bukannya kerja biasa. Pukul 5 pagi tu kira OT tu. Okey, sampai pukul 8. Okey, jadi of course kos lain itu dari segi kita untuk mematuhi SOP lah. Okey, begitu juga sukar untuk menandatangani perjanjian jual beli. Okey. Majlis peguam, okey, dia bagi tahu macam ni, apabila peguam desak, okey, nak buat Zoom, nak buat online sebab tak boleh nak jumpa ni. Okey, semasa PKP, sukar nak jumpa. Okey, sekarang ni okey lah sebab ada kelonggaran. Okey, bisnes berjalan dengan baik, ekonomi dibuka. Okey, PKP kepada benda-benda yang leisure, kenduri, kendara, makan-makan dekat luar, tapi ekonomi berjalan. Okey, maksudnya kita boleh jumpa lah. Tapi kalau secara penuh, okey, PKP tersebut, okey, peguam sebelum daripada ni, okey, desak Bar Council untuk acknowledge, untuk mengiktiraf yang mana sesi menandatangani perjanjian jual beli melalui maya diiktiraf juga. Okey, jadi menyendari hakikat ini, okey, majlis peguam menyatakan kalau nak buatlah, tapi tanggung sendiri. Sebarang risiko atas tanggungjawab lawyer. Okey. Jadi lawyer ni kalau saya sendirilah. Okey, ada lawyer yang strict nak jumpa juga. Okey, kalau PKP lah nak buat macam mana. Tapi kalau saya jumpa juga. Kalau boleh jumpa. Kalau tak boleh jumpa, untuk pembeli peguam berani untuk buat Zoom. Okey. Sebab pembeli yang akan mengeluarkan duit tersebut. Pembeli itu takkan palsukan identiti atas pembelian tu. Okey, yang akan memasukkan identiti biasanya penjual. Okey, geran abang dia yang tanda tangan, ataupun geran bapa dia yang tanda tangan. Okey, yang tu tak boleh nak Zoom. Ataupun dia jual properti itu secara dipaksa. Okey, dipaksa oleh isteri kedua dia. Dipaksa oleh isteri ketiga dia. Dipaksa oleh anak-anak dia kena stroke. Ikut je lah kata-kata tanda tangan. Okey, kita kena tengok. Okey, dia ni tanda tangan dalam keadaan dipaksa ke, misread ke, sama ada dia telah dimanipulasi ke, dihasut ke, didera ke, kita kena tengok keadaan tersebut. Kerana okey, kalau penjualan tanpa kerelaan, perjanjian jual beli itu tak sah. Okey, dipanggil sebagai void ab initio. Terbatal sejak daripada awal sebelum dia tanda tangan tu, perjanjian itu dah terbatal daripada awal lagi. Itu panggil void ab initio. Sebab memasuki satu-satu perjanjian disebabkan oleh misrepresentation, duress, pressure dan sebagainya. Okey, manipulasi pihak-pihak lain. Ataupun dia sendiri, bukan dia, orang lain menyamar. Okey, jadi untuk alam maya ni, untuk online ni, okey, owner memang kita kena tunggu PKP settle. Okey. Kita kena jumpa mata juga, kena check IC dia, kena check lesen dia. Okey, ada juga kes dia menyamar, okey, sebab muka hampir seiras, okey, abang dia meninggal, adik menyamar. Okey, menyamar. Okey. Menyamar jual beli. Jual beli tu tak sah masuk mahkamah. Okey. Jadi benda-benda macam ni kita nak kena elakkan sebab yang itulah tanggungjawab peguam, okey, dalam urusan ni, nak memastikan perjanjian jual beli tidak ada sebarang manipulasi dan melindungi kepentingan anak guam, terutamanya pembeli, daripada menjadi mangsa. Pembeli tak apalah kita buat Zoom. Okey, penjual ni tak boleh nak buat Zoom. Okey, sangat-sangat kritikal sekiranya buat Zoom. Dan okey, silap hari bulan, peguam tersebut kena gantung lesen dia ataupun kena struck off. Setahun 80 orang peguam kena struck off, maksudnya ditarik balik lesen selama-lamanya. Disebabkan oleh penipuan ke, pegang duit klien ke, guna duit klien ke, berjoli ke, guna duit orang, okey, ataupun menipu. Okey, ataupun satu lagi, salah laku sama ada secara sengaja ataupun menjadi mangsa penipuan orang lain, tapi peguam tu yang kena sebab peguam tersebut yang answerable. Okey. Sukar untuk tanda tangan. Okey, option dia kena jumpa sendiri. Kalau di lain negeri, biasanya kita akan call member-member lawyer yang duduk dekat Perak, dekat Kedah ataupun dekat Negeri Sembilan. Okey, ni aku nak courier dokumen dekat kau ni.
klien aku duduk dekat Nilai, boleh tak nak attend? Okey, satu daerah kan? Okey, satu daerah. Okey, pergilah. Okey, itu kalau tak boleh rentas sempadan. Okey, tetapi okey, kalau PKP sekarang ni yang hanya tutup apa nama sektor leisure, ekonomi masih buka. Okey, peguam dibenarkan untuk bebas bergeraklah. Okey, ada kebenaran daripada PDRM, okey, daripada Jabatan Undang-Undang PDRM bagi kebenaran untuk apa-apa proses peguam tu bergerak daripada satu daerah ke satu daerah lah. Okey, jadi isu ni tak berlaku sekarang ni. Kalau sebelum ni memang berlakulah sukar untuk tanda tangan. Masalah dengan pejabat tanah, of course. Okey, ni masalah terbesar dekat pejabat tanah. Type je dekat apa masalah pejabat tanah. Okey, nanti keluarlah dekat Google tu, keluar dan dekat Facebook tu. Banyak peguam-peguam merungut tentang isu tersebut, tapi nak buat macam mana sebab SOP dia macam tu. Kalau tak, okey, pegawai yang bertanggungjawab tu yang akan kena. Okey, yang kena suruh tunjuk sebab lah SKT dia pun kena turun markah setiap tahun, tak boleh naik pangkat ataupun gaji terpaksa okay, macam-macam lah. Okey, SKT tu sasaran kerja tahunan tu tak dapat. Kalau bawah daripada certain stage, okey, dia kena tunjuk sebab. Okey, apatah lagi kalau okey dia didapati melanggar SOP jabatan. Okey, jadi kita pun nak kesian dekat ialah kesian dekat semua orang dalam keadaan macam ni, dan kita pun tak boleh nak marah pejabatan, itu SOP dia. Okey, okey, ni nombor 4 ni, temu janji nak submit consent. Okey, macam yang saya bagi tahu tadi. Okey, consent, okey, sebelum PKP 2 bulan, no objection letter 1 bulan. Okey, consent pejabat tanah 1 bulan, 2 bulan. Okey, consent kalau yang leasehold kan. Okey, sekarang ni okey, dapat no objection letter sebulan. Okey, and then kita dah semua dokumen in order, okey, dah lengkap, kita nak submit ke pejabat tanah. Okey, pihak kami dengan ini ingin membuat sesi temu janji sebab sekarang ni nak pergi pejabat tanah kena bertemu janji. Okey, lepas tu dijawab balik adalah dimaklumkan bahawa tarikh temu janji yang telah ditetapkan oleh tuan adalah 18 hari bulan 6. Ni 18 hari bulan 5, sebulan kemudian. Okey, itu bernasib baik sebulan kemudian. Ada juga kes-kes 2 bulan. Okey, mengamuklah buyer owner lama. Okey, tapi nak buat macam mana? Okey, CC je lah dekat pejabat tanah. Kalau yang bernasib baik yang ada kabel dengan pejabat tanah tu, okeylah. Okey, kalau macam adik dia, okey, mak dia kerja dekat pejabat tanah, okey, bolehlah bantu cepat. Kalau tak memang tak boleh juga. Okey, itu masalah lah. Okay, ada kebaikannya tuan-tuan. Okey, selain daripada jual beli tadi rancak, okey, kebaikan okey jual beli hartanah ni ialah kita bagi tahu dekat buyer dengan owner, ialah kemungkinan akan lewat sikit, nanti lawyer akan advise tentang adalah sedikit kelewatan, tetapi tuan okey kalau boleh better jual rumah dalam tempoh ni, sebab siapa yang jual rumah dalam tempoh sekarang ni dikecualikan daripada membayar cukai keuntungan harta tanah. Okey, cuba bayangkan tuan dulu beli rumah, okey, beli rumah 100,000, sekarang nak jual 200,000 kan. Okey, kerajaan akan ambil 5% daripada keuntungan. Beli 100,000, jual 200,000, keuntungan pada mata lembaga hasil adalah 100,000. Okey, lembaga hasil akan ambil 5%. 5% daripada 100,000 tu adalah RM5,000. Okey, kalau jual sekarang, okey, jangan tunggu sampai tahun depan ataupun tiba-tiba kerajaan tarik benefit ni. Okey, tuan dah jimat dah 5,000 tu. Dah boleh pergi umrah dah. Cakap agak dia macam tu kalau penjual. CKHT dikecualikan untuk 3 property. Okey, jual. 3 property jual dikecualikan. Okey, sama ada property tersebut kena 30% ke, 20% ke, 15% ke, 5% cukai ke. Okey, dikecualikan untuk 3 rumah. Okey, subjek kepada property tersebut hendaklah owner yang nak jual ni dia kena beli sebelum bulan 7 tahun lepas. Kalau dia beli bulan 8 tahun lepas ataupun bulan 9 tahun lepas, dia tak dapat lah. Okey, bulan 9 tahun lepas beli, tahun ni nak jual, dia tak dapat pengecualian ni.
dia ada pengecualian lain sekali seumur hidup, Section 9, okey, Akta Cukai. Okey, itu pengecualian cukai. Keuntungan harta tanah ataupun RPJT. Kedua, pembeli pula. Sekarang ni lah nak kena beli properti ni sebab pengecualian penuh RM9,000. Okey, kalau rumah tersebut berharga RM500,000, duty stamp yang dikenakan adalah RM9,000. RM9,000 ni jimat. Sebab okey, semena PKP ini kerajaan bagi pengecualian duty stamp ataupun RM9,000 kepada siapa yang beli rumah kali pertama bawah RM500,000. Okey. Apatah lagi sekarang ni profit bank rendah, 2.7, 2.8, 3.1 sahaja. Okey, seterusnya, okey, kebaikan dia, okey, ada juga mudahnya. Okey, sebab okey, ada kalau melalui peguam-peguam ataupun lembaga hasil, okey, adalah entiti kerajaan yang paling cekap di Malaysia, lembaga hasil dalam negeri. Segala-galanya boleh dibuat melalui aplikasi atas talian sekarang. Okey. Jadi, okey, ada kat situ. Kalau tempat-tempat lain banyak jugalah. Okey, yang ada hanky-pankynya, tapi lembaga hasil cepat tu ujianlah. Okay, sebab nak dapat duit kan, kerajaan nak dapat cepat duit tersebut. Okey, forced sale, okey, dijual rumah secara terpaksa. Semalam saya ada tengok dalam Facebook seorang ejen tu, bukan Facebook, di WhatsApp saya. Dia kata ada owner ni dia nak beli rumah ni sebab rumah ni berharga 600,000, tetapi owner ni dia nak jual cepat, dia nak jual 300,000 je. Dia sendiri nak beli, ejen tu sendiri nak beli. Okey. Tetapi sebab dia nak beli dan dia nak jual, dia kata boleh tak kalau SMP ni buat jual belinya RM600,000. Kalau 600,000 jual beli, kalau dia jual 500,000, of course langsung dia tak kena CKHT. Okey. Seterusnya, okey, penjual terdesak nak jual, terpaksa jual, okey, dan juga owner pun cincai-cincai. Kalau owner yang tak cincai tu, kalau owner yang tak boleh nak okey, dia memang tak sedar diri lah. Okey, sekarang market di tangan pihak pembeli. Tinggalkan dia. InsyaAllah ada lagi owner-owner lain yang kita boleh proceed. Jangan ketegak nak jual juga rumah dia. Okey, dia harga market 500,000, dia tetap nak 500,000. Okey, susah nak jual. Better cari yang 15 ataupun 20% lagi murah daripada harga pasaran semasa. InsyaAllah senang jual, tuan-tuan. Okey, itu sahaja. Okey, peluangnya. Peluangnya, kebaikannya lebih sikit daripada apa kita panggil sebagai ialah hanky-panky yang berlaku ni. Tapi InsyaAllah ada rezeki, semua boleh jadi. Okey, jadi sekian. Terima kasih. Okey, jadi pukul 10.05 saya buka lah untuk 1-2 soalan sekiranya ada. Okey, dan pada masa yang sama, okey, saya cuba upload lah. Bila saya selesai upload ni, saya boleh live lah kalau tak ada apa-apa persoalan. Okey. Ni bukan. Okey, nilai harta. Okey. Okey, profit bank waktu KP kan rendah. Okey, betul Cik Muhammad Fazli. Okey, profit rendah. Okey. Betul, dia akan naik. Okey. Cumanya jangan bagi tahu dia akan naik. Macam ni tuan, sekarang ni memang rendah, tetapi lagi 2 tahun dia akan naik. Kita tak cakap macam tu. Kita cakap sekarang ni lah masuk untuk merebut peluang membeli hartanah sebab bank turunkan harga PKP ni. Dan PKP ni belum tentu bila boleh settle. Kita pun tak tahu. Wallahualam. Okey, tetapi biasanya dengan bank of course lah bendanya akan naik dan PKP ni pun akan selesai. Dan biasanya bank tu dia akan bagi 2.7 public bank ataupun 2.9 okey, bank Islam contohnya kan. Okey, hanya untuk tahun pertama dan tahun kedua sahaja. Okey, tahun ketiga dia akan naik, ada percentage yang kenaikan dia tuan-tuan. Okey, jadi kalau macam tu kita jangan cerita pasal naiknya. Okey, sebab bila naik tersebut of course okey, masing-masing pun bila dah
boleh bekerja dengan baik, okey, kenaikan gaji, dapat bonus, dapat allowance pun dapat menampung, tetapi akan naiklah. Okey, itu untuk pengetahuan kita lah. Sebab selain daripada kita jual hartanah, kita juga nak beli hartanah untuk kita, kan? Okey. Tapi masa ni lah masa untuk merebut peluang tersebut. Okey, seterusnya, okey, dari semasa ke semasa, okey, maksimum. Okey, yang tu memang setiap bank ni dia revise polisi, dia sentiasa revise polisi. Kadang-kadang offer letter tu pun dia amend. Okey, dia beritahu okey, polisi ini meminda apa-apa offer letter yang dikeluarkan sepanjang 2020, contoh macam tu. Okey, jadi dalam keadaan ini memang setiap bank ada polisi yang berbeza. Okey, tuan-tuan boleh merujuk kepada banker. Okey, pastikan untuk senang kerja, okey, kita ada personal banker kita sendiri. Okey, favorite banker, jaga banker tu baik-baik. Sebab banker yang dijaga dengan baik, kita gosok belakang dia. Okey. Loan yang susah nak lulus, dia boleh luluskan. Okey. Bukan apa, sebab bukan kita rasuah dia, kita tak rasuah pun. Kita, bang bolehlah tolong, kesian dia nak beli rumah, dia tak ada rumah ni. Okey. Dan dia pun cerah masa depan dia ni bang, nanti dia akan naik pangkat ke apa ke, ceritalah kat banker tu. Yang penting banker yang kamcing dengan kita, okey, banker tu akan tolong kita, akan tolong klien kita. Okey, seterusnya bumi buyer beli rumah under con, freehold, open title, dan nak jual nanti, boleh jual ke non bumi ke? Okey, boleh jual. Freehold boleh jual, tidak ada masalah. Okey, kecuali freehold bumi lot. Okey, ada freehold yang memang open title lah. Kalau freehold bumi lot, okey, master title, memang developer dia akan keluarkan surat. Bila peguam dah hantar surat untuk dapatkan confirmation daripada developer, developer akan state dalam surat tu, okey, this unit is under bumi lot. Okey, macam itulah, kindly forward to us, okey, consent from LPHS ke apa ke, okey, untuk membolehkan. Maksudnya nak forward dapat pelepasan tu pun susahlah kalau bumi lot. Okey. Seterusnya, okey, nanti kita sembang lebih berkenaan dengan bumi non bumi. Okey. Macam mana syarat pembeli warga negara asing? Ini pun panjang kisah dia. Okey. Okey, sebab kalau di negeri Selangor ni ada kawasan-kawasan yang mana dia punya minimum rate untuk PR ataupun foreigner beli adalah 1 juta. Okey, kawasan rural area, pinggir bandar. Tengah bandar, kerajaan negeri menetapkan okey antara 1.5 ke 2 juta. Kalau ni untuk Selangor lah. Okey, dan kena dapatkan konsen juga. Okey, untuk warga negara asing beli. Okey, itu panjang cerita dia. Okey, kalau owner jual lepas bulan 8, dia tak dapat CKST untuk 3 rumah tu ya, dia hanya layak untuk sekali. Betul. Dia hanya layak untuk yang under Section 9 Akta Cukai Keuntungan sekali seumur hidup je. Okay, sempena PKP ni, tuan-tuan, okey, dia dapat 3 pengecualian. 3 pengecualian tambahan hanya untuk PKP, 3 rumah, dan 1 pengecualian yang under akta. Yang ni dipanggil sebagai under PUA 218. Yang ni, yang sekali seumur hidup ni, dia under Section 9 Akta Cukai. Jadi kalau ikutkan, dalam PKP ni 4 biji rumah lah boleh dijual tanpa bayar cukai keuntungan harta tanah, bayar RPJT. Tapi kalau selepas PKP habis, akan tetap ada 1 sekali seumur hidup. Betul tuan? Okey. Okey ke warga negara asing beli ketika musim PKP ni? Okey, boleh. Okey, tetapi itulah 1 juta dan ke atas kalau di Selangor. Alright. Seterusnya, okey, terakhirlah ni daripada Puan Eliza Yanti. Okey, duty stamp MOT ada pengecualian tak untuk rumah leasehold bawah 300,000. Okey, berapa lama proses approval? Okey, jadi dia punya pengecualian ni, okey, biasanya approval dia seminggu. Okey, kalau property tu berharga 100,000 ke 200,000, 300,000, asalkan jangan lebih 500,000, okey, layak untuk dapat pengecualian penuh. Okey, kalau pembeli tersebut beli hartanah dan dia adalah pembeli pertama. Okey, kalau macam pembeli tersebut dia combine, laki dan bini, combine kan? Okey, laki pernah beli property,
bini tak pernah beli properti, dia dapat half sahaja daripada pengecualian tersebut. Okey, berapa lama proses? Seminggu. Okey, untuk pejabat lembaga hasil dalam negeri keluarkan sijil pengecualian. Okey, dan harga sijil tersebut adalah RM15. Okey, peguam akan charge siap-siap. Okey. Dah penat dah saya ni. Okey. Okey, Cik Faiz Ismail. Okey, kawasan melindungi pembeli sekiranya beli undercon dan terbengkalai, let's say stage 50. Ya tuan. Okey, dia ada satu tribunal, okey, tribunal tuntutan pembeli rumah, okey, yang akan menguruskan benda ni. Okey, kerana okey akta yang ada untuk Housing Development Act, okey, jadual H dengan jadual G sekarang ni lebih melindungi pembeli. Okey, dan okey, memang nak tak nak, okey, okey, tribunal in favor of pembeli. Okey, jangan risau. Okey, Cik Faiz. Okey, Cik Fazli Zainal. Okey, selamat raya tuan. Okey, jadi nak jualkan rumah leasehold single story. Okey, dalam SMP ada 3 penama adik-beradik, seorang telah meninggal dunia. Okey, lepas tu geran dan tak ambil lagi. Okey, geran tak ambil lagi dekat pejabat tanah. Okey, kiranya nak ambil geran ejen. Okey, macam ni. Okey, panjang sangat. Okey, saya tinggalkan nombor telefon saya. Okey, 019-773-8531. Okey, 019-773-8531. Okey, tu nombor saya. Okey, dan slide tadi saya dah upload dah ke atas tadi. Pada jam 10.05. Okey, boleh scroll balik ke atas. Okey, download dan boleh tengoklah. Okey, kalau perlu tunjuk kepada klien, tunjuklah kat klien. Okey. Dan itu sahaja. Saya mohon maaf banyak-banyak. Okey, kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Dan saya minta maaf tidak berkesempatan untuk nak jawab lagi soalan-soalan. Boleh PM saya, boleh WhatsApp saya, boleh call saya. Okey, jadi itu saja. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dan dengan semangat Hari Raya dan dengan roh Ramadan yang masih lagi ada dalam diri kita ni, okey, harap kita dapat lebih berjaya dan agresif di dalam mencari nafkah, okey, untuk diri kita dan keluarga kita, insya-Allah. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalam.